جاءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi alhamdulillah ya, ibu yang saya kasih sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah lah ya. Dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak ya. Tak terkira dan tak terhitung nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan antara nikmat yang patut kita bersyukur iaitu nikmat kita boleh baca Quran. Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita boleh baca Quran. Mengapa kita boleh baca Quran? Kerana kita belajar membaca Al-Quran. Selepas kita belajar, kita boleh baca. Dan berapa ramai orang yang boleh baca Quran tapi dia tak sempat nak baca. Tapi kita, Allah bagi peluang, kita boleh baca dan kita sempat untuk membaca. Dan mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi teman kita, teman di dunia. Dan dia akan menemankan kita besok di alam barzakh, akan menemankan kita besok ketika kita berada di alam akhirat. Jadi ibu yang saya kasihi, insya-Allah malam ini santai-santai kita sambung sikit lagi ya tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba Allah yang Allah redai ya. Pada minggu lepas kita masuk sifat hamba Allah yang Allah redai yang keenam, iaitu orang yang tidak mensyirikkan Allah. Malam ni kita masuk yang ketujuh dan yang ke-8 lah terus ya, rengkah-rengkah je. Sebagaimana dalam suratul Furqan ayat 68, kata Allah, sambungan daripada ayat yang sebelum ini berkaitan dengan sifat-sifat hamba Allah wa ibadur rahman alladhina yamshu fil ardi hauna ni. Masuk ayat 68 ni Allah kata apa? Antara sifat yang ketujuh yang ke-8 iaitu walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka yang tidak menyembah selain daripada Allah, tidak menyeru selain daripada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka juga sifat ibadur rahman ini, hamba Allah yang Allah redai, tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Makna bukan pembunuh ya. Dan yang ketiga wala yaznun, dan tidak melakukan zina yang keji. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Maka sesiapa yang melakukan demikian dia akan mendapat balasan dosanya. Kemudian Allah sambung lagi, yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Orang yang melakukan tiga kejahatan ini, mensyirikkan Allah, melakukan pembunuhan, melakukan penzinaan, akan digandakan baginya azab seksa pada hari akhirat. Dan ia pula akan kekal dengan azab yang diterimanya sehina-hinanya. Illa man taba wa amila salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kecuali siapa? Orang yang melakukan tiga kesalahan tadi, tapi mereka ini bertaubat dan beriman serta beramal amal yang saleh. Maka orang itu, kata Allah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan.
Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah sambung lagi, wa man taba wa amila salihah. Sesiapa yang bertaubat dan beramal dengan amal yang saleh, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi ibu yang saya kasih sekalian, antara 3 ciri hamba Allah yang Allah redai, ini dia. Kita dah belajar dah 1 minggu lepas, iaitu tidak mensyirikkan Allah. Yang kedua, tidak membunuh jiwa tanpa hak. Dan yang ketiga, tidak berzina. Jadi, dalam tafsir Ibn Kathir, ibu-ibu, Al-Imam Ibn Kathir mendatangkan satu riwayat lah, di mana salah seorang daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dosa yang paling besar? Allah bin Mas'ud tanya Nabi, dosa yang paling besar. Dosa ni kan dia ada beberapa kategori yang kita belajar kan. Yang pertama dosa besar, yang kedua dosa-dosa kecil. Jadi dalam dosa besar ini, Abdullah bin Mas'ud tanya, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak dosa besar, apa dia yang paling besar? Lalu apa jawab Nabi? Yang pertama, aina an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan sesekutu bagi Allah, sedangkan Allah menciptakan kamu. Jadi jawapan Nabi, dosa yang paling besar yang pertama syirik pada Allah. Yang ini dosa ini tak cukup dengan taubat. Kita kena bersyahadah semula. Kemudian Allah bin Mas'ud tanya lagi, ya Rasulullah, apakah dosa lagi yang selepas itu yang lebih besar? Lalu apa kata Nabi? An taqtulu waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Kamu membunuh anak kamu kerana takut tidak dapat makan bersama mereka. Ini orang Arab jahiliyah dulu kan, dia suka membunuh. Pembunuhan itu biasa. Selain daripada suka membunuh, mereka ni bunuh anak. Sebab apa bunuh anak? Yang masih kecil kerana mereka risau tak cukup makan. Membunuh itu dosa besar. Membunuh kerana tidak yakin yang rezeki Allah, itulah dosa yang kedua terbesar selepas syirik dalam hadis ni. Dalam hadis ni ibu-ibu ya. Kita tak terfikir bahawa manusia boleh melakukan apa benda yang jahat sejahat itu. Allah minta jauh lah daripada kita semua ya. Kemudian dia tanya lagi, sahabat yang lain bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Kemudian selepas daripada dosa syirik, selepas daripada dosa membunuh anak yang kecil kerana takutkan rezeki tak cukup, apa kata Nabi? Antuzani halilata jarik. Melakukan zina dengan isteri jiran tetangga. Zina dosa besar. Berzina dengan jiran, pasangan jiran, isteri jiran, itu dosa yang ketiga besar selepas daripada membunuh anak kerana takutkan rezeki tak cukup. Allah ini menunjukkan bahawa 3 dosa ini merupakan dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi kita minta jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, anak cucu kita, zuriat kita daripada melakukan, daripada terjebak dalam dosa-dosa tersebut lah. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa membunuh, yang ketiga dosa zina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kesalahan ini akan diazab oleh Allah dan diganda-gandakan azab tersebut. Kecuali ada juga orang yang melakukan kesalahan tersebut, ada sebab-sebab tertentu, kelemahan iman dia ataupun keadaan yang dia tak mampu nak lawan dan sebagainya, tetapi
Allah campakkan dalam hatinya rasa menyesal. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Dan orang yang bertaubat kepada Allah ini, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila salihah. Orang yang bertaubat, dia beriman, kemudian disusuli dengan taubat tersebut dengan amal yang saleh. Oh, kita ni tak boleh lagi daripada salah dan silap. Yang 3 kesalahan tadi, dosa-dosa besar. Dan banyak lagi dosa-dosa yang lain disebut dalam hadis yang lain. Ataupun dosa-dosa kecil. Kita biasa ni dosa-dosa kecil lah, kita susah nak jauhkan ibu-ibu. Bukan senang. Allah uji kita macam-macam. Dosa macam-macam lah. Dosa mata kita, dosa mulut kita, dosa-dosa yang kita buat. Kan kita berasa menyesal. Dan kita sentiasa lah istighfar dan taubat kepada Allah. Orang yang bertaubat kepada Allah, bila kita melakukan kesalahan, dia kena taubat. Taubatnya macam mana? Yang pertama, rasa menyesal atas kesalahan. Kita ambil contoh apalah. Mungkin kita ni pernah tersilap mengumpat orang. Ataupun kita tersilap apa ya? Mungkinlah zaman muda-muda dulu, zaman Pak Yai dulu. Kita pakai tudung pun tak berapa nak lengkap kan. Gantung-gantung itu je tudung. Kadang-kadang tak sempat pakai. Sebagai contoh kan. Dan kan benda itu menutup aurat itu satu kesalahan kan. Zaman dululah, zaman kita lalai dulu. Apa yang berlalu biarlah berlalu. Yang ceritanya hari ini, bila kita tahu benda tu tak boleh, benda tu salah, maka kita pun kembali kepada Allah. Yang pertama, kita kena menyesal. Ataupun mungkin dulu kita tertinggal semayang. Zaman lalai dulu, duduk dengan mak ayah semayang. Tapi bila dah masuk universiti ataupun dah kerja contoh kan, dah pandai duduk sendiri, cari duit sendiri, lalai kita. Tak semayang. 5-6 tahun tak semayang. Contoh. Tak adalah dalam ni. Tapi nak cerita kalau kita melakukan kesalahan. Yang pertama, kena menyesal. Menyesal ni sungguh-sungguh. Menyesal itu dalam hati. Bukan kita sebut dia menyesal. Ya, bukan. Maknanya kita sebut itu satu. Yang kedua, dalam hati itu penyesalan. Ya Allah, aku ni dulu macam mana lah lalai sampai demikian kan. Sampai tinggal semayang. Sampai buat benda yang salah kan. Pertama, kena menyesal. Kemudian, yang kemudian selepas menyesal tu, bersama-sama dengan rasa menyesal tu, kita kena rasa bersalah dengan Allah. Rasa bersalah. Ya Allah, salah perbuatan aku ni, ya Allah. Mengakui kesalahan kita dengan Allah. Jangan cerita pada orang lain. Tak perlu kita nak cerita pada kawan kita. Tak perlu kita nak cerita pada jemaah kita. Ataupun tak perlu kita nak cerita pada orang ramai. Setengah-setengah orang tu, dia nak bagi tahu dia dah hisap. Dia nak cerita dulu dia teruk, sekarang dia baik. Dia cerita perangai buruk dia dulu. Jangan. Itu perkara dosa yang Allah dah tutup. Maka jangan kita buka keaiban kita. Syukur Allah dah tutup. Jangan kita buka. Maknanya kita mengaku di hadapan Allah saja. Maksud mengaku di hadapan Allah ni, waktu kita istighfar, waktu kita taubat tu sungguh-sungguh. Terutama penghulu segala taubat kan, kita mengaku kesalahan kita dengan Allah. Merasa menyesal. Mengaku kesalahan kita dengan Allah. Kemudian kita berazam bersungguh-sungguh untuk tak buat lagi. Berazam aku lepas ni memang aku takkan tinggal lah. Aku tak akan buat lagi kesalahan tersebut. Itu maknanya kita benar-benar taubat pada Allah. Dan kalau melibatkan harta orang dan sebagainya, kita kena kembalikanlah. Itu disebut sebagai taubatan nasuha. Ya? Jadi bila kita mantaba, bila kita kembali pada Allah, taubat pada Allah, tak cukup dengan taubat saja. Wa amana, kita kena beriman. Keyakinan kita sungguh-sungguh bahawa Allah itu ghafurun, ghaffar, sangat-sangat memaafkan, mengampunkan dosa. Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang, Allah sayang pada kita, sebab itu Allah bagi nikmat panjang umur dan kita ni berjumpa dengan kawan-kawan yang boleh bawa kita kepada jalan Allah. Itu satu nikmat. Beriman pada Allah dan tak cukup menyesal saja, tak cukup yakin bahawa Allah itu mengampun saja.
wa amila salihan wa amila amalan salihan. Kita kena buat amal yang soleh. Kalau dulu mungkin lalai, hari ini kita berjinak-jinak dengan amal soleh kita. Amal apa dia amal soleh yang paling utama? Perkara yang difardukan oleh Allah itu paling utama. Sembahyang 5 waktu. Kalau dulu mungkin kita lambat-lambat. Ada juga yang sembahyang zuhur tu macam nak jamak dengan asar. Kenapa dekat pukul 4 tak sembahyang lagi? Alah, dia kata, tak apalah, sayang makeup. Dia kata, sayang makeup. Jadi, dari dekat pukul 4 tu baru ambil sembahyang. Pakai telekung, sembahyang zuhur. Habis sembahyang zuhur, masuk asar. Dia pun sembahyang asar. Masuk olah-olah jamaah. Allah kan. Benda tu bila kita dah taubat pada Allah, kita pun fikir, kena buat amal soleh, sembahyang di awal waktu. Contoh. Itu contoh, tak ada kaitan. Ibu-ibu tak ada kaitan dengan dalam ni kan. Itu contoh. Maknanya beramal amal soleh, ibadah sembahyang paling utama lah. Kalau kita jaga sembahyang, benda lain insya-Allah kita akan terjaga lah insya-Allah. Benda-benda fardu yang lain. Kita top up benda yang wajib itu, mana yang kita tertinggal sebelum ini, kita qada, ya. Kita qada balik, menyesal kita, taubat kita kan. Kemudian selain daripada benda yang wajib tu, kita banyak memperbanyakkan amal ibadah yang sunat. Kalau semayang, ada semayang sunat kan. Semayang sunat yang paling utama, hierarki dalam mazhab kita Syafi'i, paling tinggi keutamaan dia ialah sembahyang 2 hari raya. Yang pertama raya haji. Dia ranking sembahyang sunat paling tinggi. Yang kedua sembahyang raya puasa. Sembahyang sunat raya puasa. Yang ketiga sembahyang sunat gerhana matahari. Ini pun jarang kita buat ni, tapi ranking dia paling tinggi. Yang keempat sembahyang sunat gerhana bulan. Untuk ranking dia. Yang kelima sembahyang sunat witir. Dalam mazhab kita Syafi'i, ibu-ibu. Witir. Witir kita ingat, witir ni bulan puasa je kot. Ya, bulan puasa memanglah ada witir. Lepas tarawih kita buat witir kan. Sebenarnya witir pada bulan-bulan lain, pada malam-malam lain juga adalah sunat yang dituntut. Sunat witir 3 rakaat paling kurang kan. 3 rakaat. Lepas kita sembahyang isyak, sembahyang ba'diyah isyak, sembahyang witir. Ataupun ibu-ibu dalam grup ni jenis bangun tengah malam ni tahajud. Lepas tahajud sembahyang witir 3 rakaat. 3 rakaat. Sama ada kita nak buat 2 rakaat, kemudian tambah lagi 1 rakaat, mana 3 rakaat 2 salam, ataupun nak buat 3 rakaat terus pun boleh, tanpa tahiyat awal pun boleh, tak ada masalah. Rakaat pertama doa iftitah, lepas doa iftitah Fatihah. Lepas Fatihah, kalau ingat sabbihisma rabbikal a'la, baca yang tu. Kalau tak ingat, baca je lah mana-mana surah yang kita ingat. Rakaat kedua lepas Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Kalau ingat. Kalau qul ya ayyuhal kafirun tak ingat, ambillah mana-mana surah. Rakaat ketiga tu lepas Fatihah, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam biasa. Sembahyang sunat witir tu sembahyang sunat yang utama. Selepas witir barulah rawatib yang lain. Yang pertama sekali rawatib muakkad. Yang 10 rakaat ataupun 11 rakaat tu. Dalam banyak-banyak rawatib muakkad, yang paling utama 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tinggal lah yang ni kan. Terutama ibu-ibu yang dah YB, yang bersara. Sebelum sembahyang subuh, dah masuk waktu subuh, sebelum kita sembahyang fardu subuh tu, sembahyang sunat subuh dulu. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku sembahyang sunat fajar kerana Allah Ta'ala. Sama je tu. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum subuh kerana Allah Ta'ala pun boleh juga. Doa iftitah Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah. Kemudian qul huwallahu ahad. Rak'ataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik, lebih mahal daripada dunia
Kalau kita buat nilaian berapa nilai dunia hari ni, hartanah di dunia semua sekali ni, 2 rakaat lebih mahal. Wa ma fiha, dan apa yang ada di bumi ini. Dan sembahyang-sembahyang sunat yang lain lah. Maknanya kita tambah dengan amal soleh. Bila kita rasa kita dulu zaman muda-muda kita ada terlalai, salah kita dengan mak ayah, mungkin ada mak ayah dah tak ada, dah pergi, katakan. Jadi kita taubat sungguh-sungguh pada Allah. Kita tukar amal kelalaian kita tu tadi dengan amal soleh yang kita buat, sedekah yang kita belanjakan, kan? Itulah. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang bertaubat ini Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka itu dengan hasanat, dengan kebaikan, dengan pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu ghafura, maha pengampun, rahimah, maha pengasihani. Apa-apa yang kita terlalai dulu, perbanyakkan istighfar dan perbanyakkan taubat pada Allah, dan yakinlah Allah itu maha pengampun. Waktu bila yang paling afdal kita istighfar? Saya pernah sebut ni rasa dalam ni. Waktu sahur. Wa minal ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Bila waktu sahur? Sebelum subuh. Banyakkan istighfar sebelum subuh. Dan selepas daripada sembahyang, kan lepas sembahyang, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Baginda Nabi akan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas sembahyang subuh, istighfar 7 kali. Lepas maghrib 7 kali. Lepas zuhur, lepas asar, lepas isyak 3 kali. Perbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sifat ibadur rahman. Jadi saya kira adik-adik dulu, ibu-ibu setakat ini untuk malam ini. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Sifat ibadur rahman yang keberapa? Yang ke-6, 7, 8, yang ke-9, insyaAllah. Saya serahkan kembali kepada operator kita. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas